والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتم بخير وبعد. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. الحديث الثاني: مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان. عن عمر أيضا رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Rawahu Muslim. Ini hadis panjang berkenaan dengan maratibuddin dan martabat agama, yaitu terbahagi kepada tiga: al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Ini tiga martabat agama yang disebutkan secara jelas oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Islam, apakah iman, dan apakah ihsan? Berdasarkan soalan yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam yang datang kepada Sayyidina Rasul dalam majlis berupa dengan seorang lelaki, kemudian bertanya soalan-soalan berikut. Jadi kita akan baca terus syarah dia dalam An Sayyidina Umar ibn al-Qattabi Aidan. Aidan Arabnya apa? Maf'ul mutlaq kepada takdir dia. Nah. Ay kama anhu al-hadith al-awwal. Wa qad taqaddamat tarjamatuh. Jadi daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab Aidan, seperti mana hadis yang pertama telah diterjemahkan, telah disebutkan biografi al-Imam Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Sedang kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari
iz tala'a alaina. Jadi baina kalau masuk dengan iz maksudnya faj'atan, tiba-tiba. Ya, bainama kemudian iz. Bila masuk tu maksudnya dia akan jadi faj'ah. Tiba-tiba sedang kami duduk, tiba-tiba datang. Tala'a alaina ay zahara lana. Keluar kepada kami, zahir di depan kami, rajulun wa huwa Jibril alaihi salam. Itu Sayyidina Jibril alaihi salam ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin la ya'rifunahu. Datang dengan rupa yang tidak dikenal. Wa kana fil ghalibi ya'tihi fi surati Dihyah kasri dal al-Kalbi as-sahabi. Dan karena ghalibnya Sayyidina Jibril datang dalam rupa Sayyidina Dihyah al-Kalbi. Wa kana ajmala ahli zamanihi wa ahsanahum suratan. Karena Sayyidina Dihyah al-Kalbi adalah antara yang cantik, segak, handsome, rupa parasnya. Maka Sayyidina Jibril akan datang berupa dengan rupa Sayyidina Dihyah. Juga sebab lain adalah kerana Sayyidina Dihyah merupakan duta pada zaman jahiliyah. Dihantar oleh kerajaan Quraisy ataupun kerajaan Makkah pada ketika tersebut untuk bertemu dengan raja-raja sebagai perunding. Jadi Sayyidina Jibril alaihi salam berupa dengan salah seorang sahabat yang pernah jadi duta dulu, yang dia segak, handsome, petah dalam ucapannya, dihantar sebagai wakil kepada raja-raja dunia. Maka Sayyidina Jibril berupa dengan Sayyidina Dihyah untuk datang kepada ketua kepada segala rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu sebabnya. Wa jumlatu nuzuli Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kali Sayyidina Jibril turun bertemu dengan Rasulullah? Jumlahnya 24,000 marrah. 24,000 marrah. Lebih kurang 24,000 kali Sayyidina Jibril turun. Wa qila ghairu dhalik. Bahkan kata tak lebih pada tu ataupun kurang pada tu. Kemudian syadidu bayadi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri, bifathil ain wa tusakkan. Boleh baca dengan sya'ri, boleh baca dengan sya'ri. Dengan fathahkan ain ataupun sukunkan ain. Ai sya'ril lihyati. Ai kita dah sebut selepas ai akan diarab sebagai badal. Dan di situ dia badal kepada sya'r. Sya'r di situ dibaca dengan kasrah kerana dia mudhaf ilaih, maka dibaca badal dia pun dengan kasrah. Ai sya'ril lihyati. Jadi yang hitam ni hitam apa? Hitam janggutnya. Kama waqa'a musarrahan bihi fi riwayatin li Ibn Hibban. Ada riwayat Imam Ibn Hibban menyebutkan secara jelas bahawa yang hitam tadi adalah janggut Sayyidina Jibril alaihi salam. Jibril datang dalam rupa lelaki tadi dan berjanggut hitam. Wa maji'uhu fi tilkal hay'atil hasanah. Kenapa beliau datang dalam rupa yang cantik macam tu? Yadullu ala istihbab at-tajammuli lil qadimi ala al-kubara. Menunjukkan sunnah seorang tadi bercantik-cantik, berhias, berkemas untuk datang bertemu dengan orang-orang besar. Wa li talibil ilmi, dan juga kepada penuntut ilmu, wa muallimihi, dan juga kepada yang mengajarkan ilmu, kena bercantik-cantik, kena kemas. Li'annahu qadima ala sayyidil kubara. Dan kerana Sayyidina Jibril datang kepada Sayyidil Kubara mualliman lis sahabati fi surati muta'allim. Untuk mengajarkan kepada para sahabat dalam rupa seorang muta'allim. Dia datang sebagai seorang pelajar, tapi dalam masa yang sama mengajar kepada para sahabat untuk meniru beliau. Ini hay'ah, sifat yang sepatutnya dilakukan. Mana dia datang kepada Sayyidil Kubara, iaitu Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa nuqila an Ibn Abdissalam annahu qala. Dinukilkan daripada Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Izzuddin ibn Abdissalam, sultani al-ulama. Izzuddin ibn Abdissalam annahu qala la ba'sa bi libasi syi'ari al-ulama ay alladhina yu'rafuna bihi. Nah, tidak ada masalah untuk kita memakai pakaian
yang menunjukkan syiar ulama kepada siapa? Alladzina yu'rafuna bihi. Alladzi yu'rafuna bihi. Kepada ulama lah. Maksudnya alim boleh memakai pakaian alim untuk mengenalkan kata dia alim. Fa inni kuntu muhriman. Satu hari kata Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, aku dalam keadaan yang muhrim. Maksudnya berihram. Fa ankartu ala jama'atin muhrimaini la ya'rifunani ma akhallu bihi min adab at-tawaf. Kemudian aku telah menegur satu jamaah muhrimin, bukan muhrimain, muhrimin, yang sedang melakukan ihram dan mereka tak kenal aku, ma akhallu bihi min adab at-tawafi, yang mereka telah tidak melaksanakan adab ketika tawaf, maka aku tegur. Falam yaqbalu, seorang pun tak terima kerana sama baju. Falamma labistu thiyabal fuqaha wa ankartu alaihim dhalik sami'u wa ata'u. Bila aku pakai balik baju fuqaha, dah selesai dah ihram, selesai dah buat umrah ataupun haji, maka Imam Izzuddin bin Abdul Salam pakai balik baju tersebut, baju fuqaha. Maksudnya baju ni kakula, baju dua lapis, yang kemudian serbannya fuqaha, serban Azhar, ataupun serbannya para ulama. Kemudian bila ditegur, barulah mereka dengar dan taat. Diceritakan lebih panjang, ketika ditegur atau tawaf, kemudian mereka tak percaya. Selesai daripada ihram, Imam Izzuddin Abdul Salam balik ke tempat penginapan, tukar baju fuqaha. Mai balik tu terus depa buka jalan. Depa kata, telah datang sultanul ulama. Boleh depa kenal dia. Tadi depa tak kenal. Terus terima ucapannya. Dan sini dalil kata ulama, boleh pakai bagi orang alim dengan pakaian yang sepatutnya, kerana itu adalah syiar. Fa idza labisaha faqihun limithli dhalik kana lahu ajrun. Kalau seorang faqih memakai pakaian keilmuan sedemikian, maka baginya pahala. Li'annahu sababun limtithali amrillah wal intihai amma naha anhu. Karena mungkin sebab itu akan menjadikan sebab bagi mereka mengikuti arahan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan sebab pakaian. Orang tengok juga sebab pakaian ni. Jadi penting penuntut ilmu ada pakaian penuntut ilmu. Alim ada pakaian alim. Jangan penuntut ilmu mengaji agama, mengaji pondok, tapi baju tak macam orang pondok. Tak kemah. Tak ada simah orang yang belajar agama. Tak ada hai'ah orang yang mengetahui tentang agama. Itu tak kira tempat duduk dia lagi. Tempat duduk dia macam mana, jaga kebersihan ke tidak. Tandah tempat mereka duduk macam mana, jaga ada kebersihan ke tidak. Ni taik berselipat, kiri kanan, flash pun tak. Duduk pondok, ngaji di pondok. Jenis ni ada orang jenis tu. Jenis masuk jamban tak erti nak flash. Dia erti berak. Lepas tu dia keluar terus, tu heran kat tu. Jenis tu. Lepas tu jenis tak tahu malu ni. Tengok dah terlekat tu kot nak sembuk ke apa, tak buat tak tahu. Dia ada orang yang macam tu. Ini didikan kadang-kadang. Ataupun kerana jiwa sendiri. Suka tengok hak ni kot. Kotak-kotak ni. Ada orang yang macam tu. Kita pun jadi tak tahu lah. Macam mana boleh ada macam tu. Lubang tik elok-elok berak kat tepi. Tu beran. Lubang tik kat tengah elok-elok dah. Berak kat tepi. Berak kat sebelah tu. Tu jenis tu. Moga tak ada lah di kalangan kita macam tu. Faham? Kerana kebersihan, cantik, kemah, ni adalah simah dalam agama, syiar dalam agama. Bersih kita maksudnya ni adalah tanda amalan kita dengan agama. Kerana Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat bersih. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain orang yang sangat bersih. Kemah mereka. Tak kira janggut tak urus lagi. Janggut dia dengan misai tak terurus, dengan rambut kalau tak terurus, kalau baju pun dah tak terurus dah. Kain plekap tak terurus. Tinggi sebelah, atas bawah.
Ha? Syarimi. Lipat sampai yang tempat lipat tu sampai jadi tebal. Boleh tok apa dia? Ingat pushback. Tok dengan handset. Ya. Dengan barang-barang semua. Elok-elok kan? Kemah pakai elok. Kita akan kena kemah. Macam tu. Boleh. Kuku tak potong. Bulu hidung tercabut terkeluar kan. Kena cek semua tu. Faham? Dalam semua keadaan. Wa qawluhu la yura alaihi atharus safar. Ya, kerana kita kalau bersih, mana kita telah mengamalkan agama Allah Ta'ala. Berwangian, pakai wangi. Main majlis ilmu pakai wangi-wangi. Kita bau badan kita, bau sendiri. Kalau bau pun dah, kita sendiri pun dah terbalik kalau bau badan kita. Kan kita jenis suka bau badan kita. Ada orang itu. Dia bau badan tu, sedap. Best bau badan. Tak bau badan ni. Tengok, banyak tak apa nak sedap ni. Kena mandi, kena selesaikan. Ni mandi pun malah. Apa ya? Wa qawluhu la yura alaihi atharus safar. Tak dilihat pada yang datang ini kesan musafir yang jauh. Ruwiya bi dhammil musannah at-tahtiyah mabniyan lil maf'ul. Maksud mabni lil majhul. La yura, tak dilihat bahawa dia dalam perjalanan yang panjang. Fa atharun bil raf'i naibul fa'il. La yura alaihi atharu as-safar. Atharu jadi apa? Naibul fa'il. Karena yura mabni lil majhul atau mabni lil ma'lum. Wa ruwiya bin nun al-maftuhah mabniyan lil fa'il. Yani la yara alaihi athara jadi maf'ul. Fa atharun bin nasbi maf'ul. Maka kalau baca la yara alaihi athara as-safar. Athara as-safar. Boleh baca la yura alaihi atharu as-safar. Kalau baca atharu baca dia yura. Kalau baca athara baca dia yara. Tamam? Wa riwayatu aula ablagh. Riwayat yang pertama lebih baligh. Lebih kuat. Yura, tidak dilihat. Wal ma'na la yura ahadun alaihi atau la yara ahadun alaihi athar as-safar. Kalau disebut dengan la yura alaihi ahadus safar, atharus safar, maksudnya la yara ahadun. La yara ahadun. Maksud tidak ada seorang pun yang melihat kesan musafirnya. Ai ala matahu wa hay'atahu min ghubratin wa sya'wasah. Wa sya'wasatin. Jadi tak dilihat tanda alamat bentuknya daripada debu ataupun tak kemas tubuh badan kerana musafir, tak ada. Seolah-olah dia datang tiba-tiba tadi, dah lah tak pernah kenal, bukan ahli Madinah. Ya, tiba-tiba dalam keadaan yang comel, segak, tak ada langsung kesan dia musafir, tak ada kesan letih, tak ada kesan ghubar, pada debu-debu dalam perjalanan, kerana makruf kan dikeliling kota Madinah di tanah Arab, tempat berdebu, tak berdebu. Jadi kata dia jaga semua, kerana dia malaikat lah. Wala ya'rifuhu minna ay ma'asyiru as-sahabah. Ataupun la ya'rifuhu minna ay min ma'asyiri as-sahabah. Ay ma'asyiri as-sahabah ahadun. Tak ada seorang juga di kalangan kami para sahabat mengenal beliau. Baik, dari mana datang kata tak mengenal seorang pun ni? Sayyidina Umar ambil mana? Kata tak ada seorang pun kenal. Sayyidina Umar tanya seorang-seorang. Ada riwayat yang lain. Disebut kata Sayyidina Umar tanya seorang-seorang dan semua pakat berbincang. Dan seorang pun tak kenal. Maka ini ringkas daripada riwayat yang satu lagi. Ada riwayat satu lagi daripada kitab yang lain. Menyebutkan kata memang Sayyidina Umar tanya semua. Ini dalam kitab Futuhat Wahbiyah ada disebutkan riwayat tersebut. Riwayat yang kata para sahabat bertanya sama mereka, maka semuanya tidak kenal. Sebab tu, ini kesimpulan
wa la ya'rifuhu minna ahadun. Jadi bukanlah Sayyidina Umar tipu. Nah. Wa qawluhu hatta jalasa ay fajalasa. Fa hatta ibtidaiyah. Jadi hatta jalasa maksudnya apa dia? Fajalasa. Fa hatta ibtidaiyah maksudnya mula ayat baru. Dia duduk. Wa yasihu an takuna ghaiyah. Nah, fa tata'allaqu bi mahdzuf. Boleh jadi juga hatta tadi maksudnya ghaiyah, di hujung sekali. Maksudnya biasanya diguna pada penghujung sesuatu benda. Nah, jadi apa dia takdir dia kalau digunakan dengan makna ghaiyah? Ai fasallama wasta'dzana wadana hatta jalasa. Jadi dia minta izin bagi salam, kemudian minta izin, kemudian mendekat dengan Nabi sehingga dia duduk. Maksudnya dia kena ada dulu benda yang dilakukan, barulah diletakkan hatta. Jadi kalau kata tak mau takdir hatta tadi dengan perkara tersebut dengan makna ghaiyah, maka boleh sebutkan hatta tadi hatta ibtidaiyah. Maknanya fa. Nah, fajalasa. Jadi itu cara macam mana bacaan ni. Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ay indahu aw ma'ahu qariban minhu. Ila Nabi bermakna inda, ila bermakna inda atau ila bermakna ma'a. Boleh duduk. Nah, yang ini duduk di sisi Nabi ataupun duduk bersama dengan Nabi, dekat dengan Nabi, qariban minhu. Jadi ila tu boleh diletakkan makna dengan indahu, boleh letak juga dengan makna ma'ah. Faham? Fa'asnada ay alsaqa rukbatayhi ila rukbatayhi. Ay wada'a ar-rajulu rukbatayhi mutasallitaini bi rukbatay Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menghampirkan, merapatkan dua lututnya kepada dua lututnya. Nya mana pula? Nya pertama, nya rajul. Nya yang kedua, nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia merapatkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Wa wada'a ay ar-rajulu kaffaihi ala fakhidayhi. Kemudian dia meletakkan, lelaki tersebut meletakkan dua tapak tangannya ke atas pahanya. Pahanya siapa? Pahanya Sayyidina Rasul. Ay fakhidayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Baik, di sini bukan semua benar kita boleh ambil. Karena ini mungkin kerana perkenalan yang lama, maka dilakukan sedemikian. Karena ini datang dalam surah orang yang tak dikenali, tapi maksudnya ini mesti perkenalan lama kerana dia boleh letak paha lutut dekat dengan lutut Rasulullah. Letakkan tangan pula atas paha Nabi SAW. Maksudnya dah perkenalan lama lah. Kita tak boleh buat macam tu dengan tok guru kita. Duk pimai pula. Beramai terus dengan hadis ni, tak tahu apa kepala ekor. Terus pergi main jumpa tok guru, sandak terus, berlapak lutut, suruh tok guru duduk macam tu pula. Nak pergi beda nak perapat lutut. Lepas tu tak pula tapak tangan atas paha tok guru, lepas tu buat sanya soalan. Lepas tu tok guru jawab, lepas tu dia pun betul. Bukan Jibril. Tak usah duk buat gitu. Buat malu ke orang. Syarimi, kita akan fikir orang tu beramai cepat. Dia buat macam ni pula lagi. Jam tu. Tak. Nah, yang ni, ini orang panggil adabul akabir. Kerana Sayyidina Jibril minal akabiril malaikah. Sayyidina Rasul adalah sayyidul kubara di kalangan makhluk Allah Ta'ala semua. Dan beliau datang sekarang ni, tunjuk kata hayah dan sebagai tidak mau ada orang ingkar nanti di kalangan sahabat. Kenapa tanya soalan macam tu? Bila mai duduk macam tu, tahu dah kata ni mesti ada perkenalan yang lama dan dia ada hubungan yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Itu sebabnya. Wa inna ma fa'ala dhalik, dan juga dilakukan sedemikian ditanbih ala annahu yanbaghi lis-sa'il ada mustihya'i 'inda su'al. Jadi sini untuk menjelaskan kepada kita bahawa orang yang nak bertanya jangan malu ketika bertanya. Jangan malu. Itu saja. Wa yanbaghi lil mas'ul as-safhu 'anis sa'il wa in ta'adda ma yanbaghi min al-ihtiram lil mas'ul wal adabi ma'ah. Dan juga yang ditanya hendaklah dia berlapang dada dengan yang bertanya, walaupun kadang-kadang yang bertanya tadi melebihi haknya daripada ihtiram. Kadang-kadang demai tu kan kira apa lah orang nak bertanya ni. Nak tanya sikit boleh tak? Cara. Orang yang ditanya kena sabar. Jawab apa yang tanya dengan baik.
Nah, dan orang panggil apa? Walaupun kadang-kadang dia melebihi pada had ihtiram dia. Ma yanbaghi wa in ta'adda ma yanbaghi min al-ihtiram. Walaupun dia berlebihan kadang-kadang. Tamam? Ini antara ta'lil ataupun perbuatan tadi ditafsirkan dengan sedemikian. Jadi macam yang saya sebut tadi ini, itu salah satu juga yang lain, iaitu ini bukan perbuatan yang boleh ditiru oleh semua penuntut ilmu kepada para guru, karena perbuatan Sayyidina Jibril tadi menunjukkan kepada hampir dan juga rapatnya hubungan di antara mereka berdua yang telah dikenali, agar tidak berlaku syak di kalangan sahabat Nabi, ini siapa dia orang ini, tiba-tiba datang macam ini. Maksudnya mungkin akan terlintas dalam kepala para sahabat, ini orang yang dah rapat dengan Rasulullah SAW. Cuma kami tak kenal. Dan di sini juga dalil menunjukkan bahawa orang yang hadir dalam majlis para guru, tidak boleh bagi mereka untuk ingkar sesuatu perkara dalam majlis tersebut tanpa izin guru. Tak boleh. Tengok Sayyidina Rasul tak ingkar. Maka sahabat diam, tidak ingkar dengan perkara tersebut. Kecuali berlaku beberapa keadaan yang kadang melampau dan sebagainya. Tapi ini tak ada melampau apa. Dan jadi para sahabat kita tak perlu untuk nak menegur dan sebagainya. Hatta kalau disuruh diam sekalipun. Kalau ada orang bising dalam majlis, sebahagian para ulama sebut dalam kitab, tak boleh ditegur para murid orang yang melakukan diam tadi ni dalam majlis. Tak boleh ditegur. Dan itu kira ta'adda anil adab. Kerana kita dah dikira sebagai melangkaui adab dalam majlis dengan guru tersebut. Bagi guru tu yang tegur. Guru tu yang tegur sendiri kalau ada orang bising ke, ada orang bercakap dan sebagainya. Biar guru yang tegur. Kita tak perlu tegur. Kita biar je. Diam je. Kerana hatta nak tengok don, itu pun jangan. Kerana bukan majlis kita. Hati-hati. Apatah lagi kalau menegur bacaan orang salah ke dalam majlis apa semua sekali. Lagi tak boleh. Kerana itu hak guru tadi untuk tegur dan sebagainya. Bukan kita yang hadir. Kerana nanti kita akan jadi lebih pandai pada guru tersebut. Jadi sebab tu adab ni sangat halus. Kena hati-hati. Dalam majlis dengan para guru. Dan kita hadir tadi, diam saja. Diam saja. Kerana ini diuji oleh Allah Ta'ala. Macam ni yang berlaku ni. Diuji oleh Allah Ta'ala. Yang kalau dia tegur waktu tu. Maksudnya dia tegur Sayyidina Jibril alaihissalam. Boleh? Itu. Arkanul Islam. Kemudian rukun Islam. Wa qala ya Muhammadu. Tamam. Qala ya Muhammadu akhbirni 'anil Islam, ay an haqiqatihi. An haqiqatil Islam maksudnya. Apakah hakikat Islam, hakikat Islam tu? Wa kadza yuqalu fi ma ba'dahu. Itu juga yang selepasnya. Apakah hakikat iman? Apakah hakikat ihsan? Itu maksudnya. Beda an Islam, an iman, an ihsan. Itu maksudnya hakikat semua itu. Wa kadza yuqalu fi ma ba'dahu. Wa nadahu bismihi ma'a annahu haramun. Tamam? Dan dipanggil Nabi dengan panggilan Muhammad. Ya Muhammad. Panggil itu ya. Sedangkan haram panggil nama Nabi dengan Muhammad saja. Tak boleh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Macam mana ayat Quran ni? Muslim. Ayat apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu. Alif. Lupa habis. Jangan panggil Nabi dengan nama.
Ba'dikum ba'da ada. Ayat sebelum ba'dikum ba'da tu lupa. Ya. Ingat apa ni Zaid? Aduh, lupa Ustaz. Ya ayyuhallazina amanu. Apa dia? Ha? Ingat Afiq. Afif. Hafiz. Tak ingat? Uish, ayat dia senang. Ha? Cuba tengok surah Hujurat. Cari dulu. Dia haram panggil nama Nabi dengan gelar, dengan nama Nabi. Lianna zalika kana qabla at-tahrim. Jadi taklil dia kenapa dipanggil nama Nabi dengan ya. La taj'alu du'a ar-rasul bainikum ba'dakum ba'da. Jadi jangan panggil Nabi dalam surah apa tu? Surah tak ingat pula. Baik. Jadi ini sebelum diharamkan, kata sebagian ulama kata kenapa dipanggil nama ya Muhammad? Mungkin hadis ini berlaku sebelum diharamkan memanggil Nabi dengan gelar nama Nabi. Selepas itu baru diharamkan. Atau li'anna al-hurmata mukhtassatun bil adamiyyin dunal malaikah. Mungkin juga pengharaman tadi hanya khusus kepada manusia bukan kepada malaikat. Boleh jadi. Ada dua lah taklil. Mungkin sekarang sebelum pengharaman. Yang kedua mungkin hanya khusus kepada manusia sahaja. Wa innama fa'ala dhalik. Kenapa dilakukan dengan sedemikian? Ditanya, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam liuqawwi dhanna as-sahabati annahu min jufatil a'rab. Untuk menguatkan zan bagi para sahabat bahawa dia adalah jufatil a'rab. Maksudnya Arab Badui yang main dengan kasar. Limazidit ta'miyati 'alaihim. Nak bagi mereka lagi jadi tak kenal. Sebab tu ihtiram dengan orang panggil apa yang hatta yang berteman dengan kita sekalipun itu adalah dituntut dalam agama sebenarnya. Kita mungkin panggil orang yang lebih tua pada kita abang. Kakak. Kemudian pakcik, makcik. Kan dia ada gelar. Semua bangsa ada. Kalau orang Arab, ammu. Maksud pakcik. Kita panggil Pak Long. Kenapa tak panggil nama ni? Ya, Hui. Hang, aku. Hatta hang, aku pun ada ucapan sama-sama siapa yang kita akan bercakap. Bila kita akan cakap saya dengan siapa? Hang kita cakap dengan siapa? Aku kita cakap dengan siapa? Maksudnya setiap peradaban dia ada. Hatta semua bangsa dia ada bahasa-bahasa yang dia gunakan yang halus untuk orang yang lebih tua daripada dia. Dan untuk yang terhormat. Kalau orang ni ada YB, tadi panggil hang saja. Kena yang berhormat. Sebut. Yang amat berhormat. Kemudian kalau tuanku, Raja, Sultan. Duli yang maha mulia. Jadi panggil dengan gelar-gelar tadi adalah dituntut dalam agama. Kenapa? Karena disebut oleh Nabi SAW, anzilin nas manazilahum. Letakkan manusia pada tempatnya. Jadi jangan kita layan semua sama rata. Tak boleh. Karena meletakkan seorang pada tempatnya tadi adalah arahan Nabi SAW. Kabir-kabir. Dahulukan yang besar. Itu yang kalau didahulukan. Kemudian apa dia lagi? Man lam yarham laisa minna, kata Rasulullah, man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami, kata Rasulullah, yang tidak berkasih kepada yang kecil di kalangan mereka dan tidak memuliakan yang tua di kalangan ataupun yang besar kedudukan di kalangan mereka. Wa yuwaqqir kabirana, kabir dengan makna kabir fis sin, kabir dalam umur, kabir fil mansab, tinggi pada kedudukan, kabir fil ilm, dan juga tua pada ilmu. Jadi kena muliakan. Itu dituntut dalam agama.
Wa inna ma fa'ala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jawapan yang ditanyakan oleh lelaki ini, al-islamu an tashhada, Islam itu adalah tashhada ay ta'lama wa tasaddaqa wa tusallima, iaitu kamu mengetahui, membenarkan, bukan tasaddaqa ni, an tasduqa wa tasduqa, tasaddaqa bersedekah pula kan, tasaddaqa ya tasaddaqu ta'lama wa tasduqa, tasduq maksud kamu membenarkan, wa tusallima, dan juga kamu menyerahkan. Baca elok. Tasduqa. Tasduqa. Alla ilaha illallah, bahawa tidak ada yang disembah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, ay la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Tamam. Jadi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna sayyidana Muhammadan, ay wa an tashhada anna Muhammadan. Wa anna maksudnya an tashhada anna Muhammadan, wa kamu bersaksi tadi dengan makna apa? Ta'lama wa tasduqa wa tusallima, semua makna tu. Bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, arsalahu ilan nasi liyu'allimahum dinahum, diutuskan Allah kepada manusia untuk mengajarkan mereka agama mereka. Bukan setakat agama saja, diajarkan semua perkara. Itu kata ulama, setiap Nabi diutus oleh Allah dengan semua perkara. Hatta urusan dunia mereka sekalipun. Diajarkan semua benda. Dalam sina'ah, jual beli, bertukang, bertani, perubatan, semuanya ilmu dia ada pada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Wa an tuqimas salata, dan juga dirikan salat, ay ta'tiya biha bi arkaniha wa syurutiha, maksudnya mendirikan salat dengan rukun dan syurutnya. Wa tuwadhiba 'alaiha fi awqatiha, dan muwadhabah dengan salat tersebut pada waktunya. Wa an tu'tiya zakata, ay tu'tiyaha limustahiqiha, dan juga diberikan kepada yang berhak untuk mendapatkan zakat tersebut. Aw lil imami liyadfa'aha lahum, atau diberi kepada imam. Maksud sama ada kita bagi sendiri ataupun bagi kepada pihak pemerintah yang bertugas mengutip zakat untuk disampaikan kepada yang berhak untuk mendapatkan zakat. Asnaf zakat. Jadi dua jalan. Wa an tasuma syahra ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan, ay tamtani'a an jami'il mufattirati fi ayyamih, dan menjaga diri daripada segala perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan sepanjang hari. Wa an tahujjal baita, ay taqsuda baitallahil haram, wa an taqsuda baitallahil harama, linnusuki, al-haram sifat kepada bait. An taqsuda baitallahil harama linnusuki wa ta'ti bi af'aliha wa ta'tiya bi af'alih. Ini kamu qasad kepada Baitullahil Haram. Tujuan untuk pergi ke Baitullahil Haram. Untuk apa? Untuk nusuk. Untuk melakukan ibadah dan mendatangkan dengan perbuatan ibadah tersebut. In istata'ta ilaihi sabila, ay in qadarta 'ala al-wusuli ilaihi biduni masyaqqatin 'azimatin. Jadi kalau kamu mampu untuk sampai ke bait, ilaihi ilal baitillahil haram, tanpa masyaqqah yang besar, ma'al amni 'ala an-nafsi wal mal, dalam keadaan sejahtera pada jiwa dan juga harta, wa wujudi mu'anis safar, dan ada belanja dalam permusafiran. Ini semua dibahas dalam kitab fiqh, semua syarat-syarat tersebut. Qala ay ar-rajulu sadaqta. Maka lelaki tadi jawab sadaqta, ay fima ajabta bih,
apa yang kamu jawab tu benar. Oh, qala Umar radhiyallahu taala anhu fa'ajibna lahu ay minhu. Kami pelik dengan dia, kami takjub. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia tanya, dia pula membenarkan. Maksud dia tahu. Wa wajhu ta'ajjubihim, dan apa wajah ta'ajubnya Sayyidina Umar? Di mana tempat ta'ajubnya? Anna su'alahu qarinatun ala adami ilmihi bima sa'ala anhu. Soalan yang dia tanya sebagai tanda seolah dia tak tahu. Wa tasdiqahu yaqtadi annahu alimun bihi. Pembenaran yang dia lakukan pula menunjukkan kata dia reti. Summa zala ta'ajjubuhum lamma alimu annahu Jibril. Maka selepas itu hilanglah ta'ajjub mereka setelah mereka tahu bahawa itu Jibril. Li'annahu zahara annahu kana aliman fi surati muta'allim. Maka zahirlah bahawa Jibril alim. Tapi dia datang dalam rupa muta'allim, ta'liman lahum, sebagai mengajarkan mereka, wa taqwiyatan li imanihim, dan juga untuk menguatkan iman mereka bahawa malaikat ada. Tamam? Ya. Asnaf. Hum kepada mustahaqiha. Mustahaqiha. Kembali kepada hum tu. Tamam? Baik. Tak ada asnaf di sini. Mustahaqiha itulah. Asnaf tak ada sebut asnaf di sini. Kepada yang berhak untuknya, mustahaqiha. Tamam? Batu kata ulama, iza zahara as-sabab batala al-ajab. Kata ulama, iza zahara as-sabab batala al-ajab. Bila zahirnya sebab, maka terbatallah ta'ajub. Mula ta'ajub kenapa? Kerana tak tahu. Tapi bila dah zahir sebab, batala al-ajab. Maka terbatallah ta'ajub. Tadi orang rupanya Sayyidina Jibril, patutlah pun. Jadi terbatallah ta'ajub. Lepas tu kita kadang ta'ajub dengan suatu benda kerana kita tak tahu sebab. Bila kita tahu sebab, batal al-ajab. Kita tengok orang buat sya'wazah. Apa ni? Apa yang silap mata. Laju kan tangan dia buat. Lepas tu dia cerita. Senang je. Perak dia cerita lah macam tu ya. Ingatkan payah sangat. Jauh. Tapi tangan payah juga lah nak buat pun. Tapi bila kita tahu tu, batal al-ajab. Kita tak takjub dah lah. Rupanya dia buat macam tu. Tapi, panggil apa? Kerana dia dah buat latihan lama. Maka dia pun latihan tangan. Boleh dia buat macam tu. Jadi ingat dia memang guna orang panggil apa? Jin ke apa ke? Guna jin pun. Tu kalau kata jenis sya'wadah lah. Jenis main silap mata ni. Dia guna tangan dia yang laju ya. Guna jin pun ada lah. Itu sihir. Baik, arkanul iman. Sikit kita baca. Qala ay ar-rajulu fa akhbirni anil iman. Qala ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu an dhalik an tu'mina. Maka seorang lelaki ini tanya lagi, tolong khabarkan kepadaku dengan iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan tersebut. Maka Nabi mengatakan an tu'mina an wasilatuha fi mawdi'i raf'in. Khabar, khabaru mubtada'i mahzuf. Ay al-imanu huwa an tu'mina. Ditakdir al-imanu an tu'mina. Ya, dalil dia tengok sebelum ni apa dia? Bila sebut anil Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-islamu an tashhada. Nabi jawab al-islamu an tashhada. Bila tanya tentang iman tu Nabi kata an tu'mina. Jadi takdir dia apa dia? An wasilatuha pada maudhi' raf'in khabaru mubtada'i mahzuf. Jadi khabar mubtada' mahzuf. Jadi takdir dia al-imanu huwa an tu'mina. Ay tusuddiqa billah. Naam, atau ay tusaddiqa, bukan tusuddiqa. Ay tusaddiqa billahi ay biwujudihi wa rububiyyatihi wa wahdaniyatihi. Yani beriman dengan Allah, membenarkan Allah dengan wujudnya Allah
dengan sifat ketuhanan Allah, dengan esanya Allah. Wa annahu muttasifun bikulli kamal. Ni jangan duk kata ni rububiyah, ni kan tauhid rububiyah uluhiyah semua. Tak, ni tak ada kaitan langsung. Nah, tak ada kaitan langsung. Wa annahu muttasifun bikulli kamalin. Nah. Dan Allah bersifat dengan seluruh sifat kesempurnaan, wa munazzahun an kulli naqsin wa muhal. Dan Allah suci daripada segala sifat kekurangan dan mustahil. Wa malaikatuhu, an tu'mina billah wa malaikatihi. Nah, wa malaikatihi ay wa an tu'mina bi malaikatihi. Baik, siapa malaikat? Wa hum ajsamun nuraniyatun qadiruna 'ala tashakkuli bi ashkalin mukhtalifatin. Yaitu malaikat adalah ajsam nuraniyah. Jisim yang bersifat dengan nur, cahaya. Yang malaikat ini mampu untuk bertukar wajah kepada bentuk yang pelbagai, tapi dengan bentuk yang baik-baik. Biasanya. Wa ma'na al-imani bihim, makna beriman dengan malaikat apa dia? At-tasdiqu biwujudihim. Yaitu membenarkan akan wujudnya malaikat. Wa annahum ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka tidak melakukan maksiat dengan apa yang diarahkan oleh Allah. Maksud tak bercanggah dengan arahan Allah. Dan mereka melakukan apa yang diarahkan oleh Allah. Wa hum balighuna fil kathrati. Bukan bilghaun. Orang baca bilghaun. Wa hum bilghauni. Bilghaun. Jumlah tu dia nak cari. Tak apa. Wa hum balighun, bukan bilghaun. Wa hum balighuna fil kathrati ma la ya'lamuhu illa Allah Ta'ala. Dan mereka sangat banyak sehingga tidak diketahui bilangannya melainkan Allah Ta'ala saja. Berapa banyak bilangan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut waqad warada marfu'an, dan ada hadis yang marfu' yang disandarkan kepada Rasulullah. Disebut ma fis samawati as-sab'i mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Dan tidak ada dalam langit yang ketujuh, petala langit, satu tempat yang kamu letak tapak kaki. Diletakkan dalam satu jengkal ataupun satu tapak tangan kamu letakkan, melainkan ke semua tempat tadi ada malaikat yang duduk. Maknanya penuh malaikat Allah Ta'ala di langit. Maksud tak ada ruang untuk diletakkan ukuran, melainkan ke semua ruang tadi ada malaikat Allah Ta'ala. Jadi banyak mana? Allahu'alam. Banyak. Wa dzakara ba'duhum, ya, mereka malaikat tadi ada yang berdiri, ada yang rokok, ada yang sujud. Maksudnya semuanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa dzakara ba'duhum anna min a'jabi ma khalaqallahu fihim. Jadi antara perkara yang ajaib yang dijadikan oleh Allah pada mereka, malakan nisfuhu min nar wa nisfuhu min thalj. Ada malaikat yang setengah dia api, setengah dia salji. Ada. Kalau jumpa dia, setengah dia salji, setengah dia api. Itu. Ini bukan cerita One Piece. Kau apa ni? Akainu lawan dengan apa? Aokiji. Fala narun tudhibu salj wala salju yutfi'un nar. Api tak akan menghancurkan salji tadi, dan salji juga tidak menyebabkan api tadi terpadam. Redup sekali. Ini malaikat yang rupa macam tu. Wa huwa yusabbihu Allah Ta'ala wa yuqaddisuhu wa yumajjiduhu wa yuwahhiduhu. Dan malaikat ini bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu fi kalamihi Allahumma, dan malaikat ini mendoakan kepada Allah. Apa dia? Apa doa malaikat ni? Allahumma ya man allafa baina salji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Malaikat doa yang ni. Ya Allah, seperti mana engkau telah menyatukan, menjinakkan di antara salji dengan nar, dengan api, ais dengan api, maka satukanlah hati golongan mukminin. Kenapa pecah? Malaikat api dengan salji pun doa macam tu tiap-tiap hari. Alif baina qulubi ibadikal mu'minin. Masya-Allah. Tamam?
Baik, kemudian sebelum kita masuk kutub, kita berhenti. Faidatun fi man yajibu ma'rifatuhum minal malaikah. Baik, siapa yang kita wajib kenal di kalangan malaikat? Yajibu alaina ma'rifatu 'asharatin minal malaikati tafsila. Wajib bagi kita mengetahui 10 malaikat secara terperinci. Wahum Jibrilu, wa Mikailu, wa Israfilu, wa Azrailu, wa Munkarun, wa Nakirun, wa Ridwanun, wa Malikun, wa Katibal Hasanati was Sayyiat, wa yusamma kullu minhuma raqiban atida. Nampak? Dan 2 malaikat yang menulis kebaikan dan keburukan, yang kedua-duanya dinamakan raqib atid. Ni raqib atid, ni raqib atid. Bukan ni raqib, ni atid. Tak. Ni boleh panggil raqib, ni atid. Yang ni boleh panggil atid, raqib, ni boleh panggil atid. Boleh dua-dua sekali. Lepas tu, wa yusamma kullu minhuma raqiban atida. Yang ni raqib atid, yang ni raqib atid. Faham? Baik. Wa kutubihi, yang ni insya-Allah malam ini kita akan sambung semula perbahasannya. Tamam? Ini tak banyak, pendek je. Insya-Allah khair. Malam ni mungkin habis yang ni kita baca terus hadis yang ketiga esok. Boleh masuk hadis ketiga dah. Insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما يذكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون كالغافلون اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى وصحبه وسلاماتك ومداد كلماتك كلما كالذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.